Baik, untuk soalan ni dia tak nyatakan nak dalam bentuk apa. Dia tak kata dalam bentuk pecahan ke, dalam bentuk nombor bulat ke, kan, dalam gram ke, dalam kg ke. Jadi kita boleh kekalkan jawapan ni dalam bentuk pecahan pun tak ada masalah. Okey. So, operasinya bila dah jumlah kita tambah je lah. Okey, 3/5 kita tambahkan dengan 9/10 ditambahkan dengan 1/4 lah. Okey, unit tak payah letak dulu, tak apa. Jawapan baru kita letak unit lah. Okey, letak dalam kg lah sebab unit dia semua sama kg. So, dia adalah basic pecahan. Okey, tukar dulu boleh. Okey, sebenarnya kalau nak tukar tak ada masalah dekat sini. Cumanya sebab soalan ni tak suruh nyatakan dalam bentuk perpuluhan ke apa ke. Jadi, kamu boleh selesaikan dengan menambah pecahan je lah. Kalau cikgu tambah pecahan terus kan, tak payah tukar-tukar. Kalau kamu tukar pun tak jadi masalah sebab kat sini soalan ni tak nyatakan. Okey. So kita tengok kat sini penyebut dia tak sama. Jadi kena samakan penyebut dululah. Okey. Penambahan kan kena samakan penyebut. Okey. So kalau kita tengok sini 5 ada darab 2 dapat 10 tapi 4 tak ada. Okey. So 4 ni tak ada berapa darab 10 tapi 5, 10 dengan 4 ni ada dalam sifir. Dia orang akan bertemu pada 20. Okey. So sini kita boleh ambil 4 darab 5, 10 darab 2, 5 darab 4 lah. Supaya ketiga-tiga ni sama. Okey, ini bagi mereka yang terus buat pecahan. Okey, sebab soalan ni tak nyatakan. Okey, 3 darab 4, ni darab 2, ini darab 5. So kita dapat 12 tambah 18 tambahkan dengan 5. Okey, so 5 semua ni per 20 lah. Okey, so bila kamu tambah ni kamu akan dapat berapa ni? 12, 30, 35, betul? 35 per 20. Okey, jadi 35 per 20 ni kamu kena permudahkan lah sebab dia dalam bentuk pecahan kan. Dapat 35 per 20 ni tukar kepada pecahan wajar lah. Okey, so sebelum nak tukar tu pun kamu boleh permudahkan kat sini. Okey, kalau kamu tengok sini 35 dengan 20 ada dalam sifir. Ada dalam sifir 5 lah. Okey, sini 5 darab 4 20 atas 7 darab 5 lah. Okey, so kita boleh potong lah 5 ni. Okey, ni potong 5 ni. So tinggal 7 per 4. So 7/4 adalah 1/3/4 lah. Okey, tukar kepada nombor bercampur. Okey, so jawapan akhir adalah 1/3/4 kg. Okey, siapa yang jawab macam ni? Atau tak cikgu, saya ada cara yang lain, cik. Dapat jawapan sama, 1/3/4. Okey, maknanya kamu saya ikut cara cikgu. Okey, maknanya kebanyakan guna tambah pecahan macam biasalah kan sebab soalan ni direct saja kan. Okey, cabaran dia adalah pada sinilah kot nak kecilkan ni Kalau tak boleh kecilkan macam ni, kamu bahagi macam biasa je lah. Okey, ambil je macam tu kan. Bahagikan dengan 20 kan. So dapat 1, 20 baki 15. Nanti kamu akan dapat 1/15 per 20. 15 ni adalah 5 darab 3. Sini 5 darab 4. Sama je. Dan dapat juga 1/3/4. Okey, tapi kalau dah mahir potong-potong dah boleh pakai kaedah potong-potong lah. Okey. Saya cuma tak kecilkan. Maknanya kamu tinggalkan jawapan apa? Kamu jawab tinggal 1/15 per 20. Ada rakan kita dia sama. Oh iyalah, cikgu lupa nak private kan Okey lah, sini hantar semua orang baca kan. Okey, yang tak kecilkan tu apa? Adakah apa kejap tu kau boleh? Okey, tak apa kan, okey je kalau tak private pun kan. Okey, yang kamu tak tukar tu adakah jawapan kamu 1/15 per 30? Ataupun jawapan kamu adalah 35 per 20? Okey, ingat pecahan
mesti kita nyatakan dalam bentuk yang termudah. Termudah. Mesti kena kecilkan lah. Okey. Sebab tu saya kata kalau soalan darab ni senang. Tapi kalau tambah pecahan ni dia leceh sikit sebab kita nak kena pertama kalau penyebut tak sama, kita kena samakan penyebut. Dah samakan penyebut, nak kena kecilkan pula. Dia leceh sikit. Kalau darab senang je, darab terus kan. Okey, yang ni boleh semua? Okey, kaedah alternatif pun boleh kan? Kalau kaedah alternatif macam mana? 3/5 adalah 0.6 kg. Betul? 9/10 adalah 0.9 kg. 1/4 adalah 0.25 kg. Pun boleh kamu tambah sahaja semua. Okey. Pun boleh. Syarat dia kamu dah kuasai 3pi. Boleh juga macam ni pun boleh. 0.6 tambah 0.9 tambah kan 0.25. Okey. So katakanlah ada pelajar yang jawab kaedah macam ni. Tapi dalam soalan biasa ni dia tak macam ni lah. Dia memang dah nyata siap-siap. Dia nak jawapan dalam perpuluhan ke, nak dalam pecahan ke, dia akan cakap awal-awal. Okey, dalam latihan kita ni dia tak bagi. Okey. Jadi sebenarnya kalau yang ni tak tukar unit lah. Okay, sebab ni tahun 4 kan. Pakai macam ni terus pun dah boleh. Tapi katakanlah ada di antara kita yang jawab dalam perpuluhan. Okey, jadi kita akan ambil 0.6. Okey, 0.9 dengan satu ni 0.25 lah. Okey, tambah saja macam biasa. 9, 10, 11, 17. Dapat 1.75, betul? 1.75 kg. Kalau nak tukar dalam pecahan pun boleh. Satu ni nombor bulat. 1.75 adalah 3/4. Sama je. Okey. Tapi kalau jawab dalam ni pun boleh. Okey. Dalam kita ni jawab dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Sebab dia tak suruh pun dalam bentuk apa. Okey, dia suruh tambah jumlah je. Sama je. 1.75 kg sama dengan 1.34 kg. Kena tahu 3 bilah ya. Okey, macam cikgu dah beritahu kamu. Pertama sifar sampai sifar 9. Sifar 1 kau dah terror dah. Okey, sifar 2 biasa murid boleh. Yang sangkut biasa sifar 3, sifar 6, sifar 4, sifar 7 dan sifar 8. Itu antara sifar-sifar yang pelajar suka sangkut. Kadang-kadang soalan tanya dalam berat 3 je pun. Kan, sifar 3 pun tak boleh. Jadi, baiki yang tu. Lepas tu, baru 3P. 3P ni inilah kelebihan dia. Okey, sebab soalan ni dia tak nyatakan dalam perpuluhan. Jadi, selamatlah kita tambah macam biasa. Okey, baik. Soalan seterusnya. Okey, masih lagi pecahan. Okey, dia bila dapat ni soalan ni adalah gabungan di antara topik pecahan dan juga topik isi padu. Tadi jisim, ini isi padu. Isi padu bentuk cecair lah. Okey. Alright, so bekas mengandungi 3/4. Ailin, nasib baik Ailin bukan I. Kalau I, cikgu I. Okey. Dia air adalah bekas tu ada 3/4. Ailin minum 2/5 daripada air itu. Okey. Berapakah pecahan liter air yang tinggal? So yang ni apa ni? Okey, Fori baru masuk. Okey, selamat datang. Tolaklah kan? Tolaklah. Buku apa cikgu? Buku pink you all. Buku pink. Hari Khamis kau tak payah tanya. Buku pink lah biasanya. Tapi bagus juga tanya kan. Kadang-kadang ada juga cikgu tak pakai buku pink kan. Cikgu pakai buku purple. Tengok keadaan. Tapi dalam kes kita ni, cikgu 2 in 1. Sebab apa? Lepas dia raya, korang akan ada peperiksaan. Cuma cikgu tak pasti sebab kalau kau tanya muka surat berapa ni, cikgu risau. Kau tak buat homework ke apa? Tu soalan dia kan. Okey. Kau tanya cikgu muka surat berapa tu, macam risau sikit. Okey, tapi tak apalah. Okey. Cikgu harap kau buatlah tu. Kau tanya muka surat berapa tu macam tak apa nak show je kan. Ke dah buat tapi mungkin tak tahu, kita baru bincang je. Kita baru bincang saja. Okey, baik untuk kamu, dia akan masuk sampai topik akhir. Maksudnya, tapi mungkin dia akan ambil yang tahun 5 punya topik lah. Okey. Contohnya median. Itu kan topik yang akhir, pengurusan data. Tapi dia akan masuk sebagai dalam periksaan juga. Walaupun di tahun 6 kamu belum belajar lagi topik tu. Dia ambil kira yang tahun 5. Macam itulah. Okey, cuma cikgu tak dapat clearly lagi macam mana. Tapi yang cikgu tahu kalau tahun 6 dia akan ambil semua topik. Cumanya topik tahun 6 kita tak tahu dia ambil sampai bab berapa. Tapi di tahun 5 dia akan korek habis lah. Maksudnya yang
tahun 5 punya silibus dia masukkan sikit-sikit untuk topik-topik ke depan lah. Macam kita tengah belajar sekarang ni lah kan, 2/5 liter semua ni adalah tahun 4. Bidang periksaan dia keluar macam biasa je. Okay, so cikgu harap pengulangan kita tahun 4, tahun 5 ni dapat bantu kamu untuk PAT. Okay, cikgu ada orang yang tak ada. Ya betul, memang ada yang tak ada dalam ni. Contohnya Aiman tak ada. Okay, Aiman tak ada. Aiman demam. Okay, Ryan tak ada. Okay, Ryan parent dia maklumkan tadi, dia ada kerja nak kena siapkan. Okay, tak ada masalah. Okay, nanti boleh tengok rakaman balik semula lah. Okay, bila ada parent request tu cikgu akan edit sikit lah, akan masukkan. Okay, tak ada masalah. Okay, yang mana yang ada kita jalan macam biasa. Okay, so tolak apa kat sini? Okay. Sekarang kan nak dekat-dekat. Kamu kena tahu ada 2 peperiksaan paling penting untuk kamu dalam sekarang ni. Peperiksaan pertengahan tahun dengan peperiksaan akhir tahun. 2 tu sangat penting lah. Okay. Baik, so kalau kita tengok kat sini 3/4 tolak dengan 2/5, betul? 3/4 tolakkan dengan 2/5. Nampak dia operasi kena tolak. Samakan penyebut. Betul. Jadi dekat sini kalau kita sebab dia kata tinggal berapa liter lebih kan. Okey, jadi kalau kamu nak jawab dalam pecahan liter pun boleh. Kalau kamu nak jawab dalam bentuk ni pun boleh. Okey. So kalau kamu nak jawab dalam perpuluhan pun boleh. 3/4 ini adalah 75, betul? 0.75 lah. Ingat lagi kita punya pecahan yang cikgu dah ajar kan. So pecahan 4, 3/4 adalah 75. Okey, 0.75 lah. Okey, 2/5 adalah 0.4. Pecahan 2/5. Okey, 0.4. Jadi tolak lah. Kalau cikgu perpuluhan ni lagi senang nak tolak kan. Dia nampak terang benderang. Okey, 0.4 lah. Okey, boleh aja. Okey, kalau nak samakan penyebut pun boleh, tak ada masalah. Okey, so 5, 3. So dapat 0.35 lah. Okey. Ini kalau dalam perpuluhan liter. Sebab soalan nak dalam liter kan. Kalau kamu jawab dalam pecahan pun samalah. Okey, kalau dalam pecahan kamu akan dapat 7/20. Okey, 7/20 liter. Okey, tapi macam cikgu cakap tadi lah, dalam peperiksaan jangan risau, dia akan bagi spesifik terus. Okey. Alright, so tahniah ramai yang betul kat situ. Okey, soalan 16. Okey, Raja di atas menunjukkan bilangan biskut dalam sebuah tin. Okey, Radin beli 12 tin dan membungkus kepada 40 paket. Berapakah bungkus yang dapatinya? Okey, so dekat sini adalah operasi bergabung. Okey, kita tengok sini Raja di atas menunjukkan bilangan biskut dalam sebuah tin. Ni satu tin. Nak gaya-gaya ni kan. Satu tin 150 keping. Banyak ni kan. Radin membeli 12 tin. Apa maksud Radin membeli 12 tin ni? Kena bagi. Dia beli 12 tin yang ada 150 keping pun. Jadi dekat situ sebenarnya operasinya apa? Bahagi ke? Bagi. Jom. Darab. Okey, dia beli satu tin ada 150. Adakah dia beli satu tin? Dia beli 12 tin. Ada 12 tin. Jadi Dia kalau bagi. kita tengok kat sini, adakah dia bahagi? Jom. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 12 kan. Jadi cikgu tambah satu kotak lagi bawah ni lah. Bagi sama. Okey. So ada 12 kotak ni mewakili 12 tin lah. Ya. Kita darab dululah. Okey. Sebab satu tin 150. Jadi kita kena tahu jumlah semua dululah. Sebab kita nak masukkan kan. Nombor 2 tengok. Dan membungkusnya kepada 40 keping sepaket. Nampak? Dia nak bungkus semula. Dia beli tin ni. Ada 12 tin ni. Jadi operasi yang pertama adalah 12 tin didarabkan dengan 150. Okey. Yang ni dulu. Kemudian kita buat apa? Bahagikan dengan 40. Kenapa cikgu ada buat kurungan kat situ? Sebenarnya kalau tak buat kurungan pun tak apa untuk darab dengan bahagi. Sebab apabila darab dengan bahagi sama kumpulan, sama kuat, kita akan buat pada depan kan, darab dulu. Tapi nak bagi tahu kamu kat sini bahawa ayat dekat atas ni dia adalah kena buat darab dulu. Okey. Sebab Radin membeli 12 tin biskut. Sebab dekat sini
untuk satu tin 150. Jadi kita kena cari dulu untuk 12 tin berapa. So dekat sini operasi yang pertama 12 darabkan dengan 150. Okey. Kemudian barulah dia bahagikan. Okey. So 150 darab dengan 12 tin 1,800. 1,800 kamu buatlah bentuk lazim pun boleh. Okey. Ni kalau buat bentuk lazim lah. So dapat 1,800. Ni kalau buat bentuk lazim. Kemudian bahagikan dengan 40. Okey. So 1,800 bahagikan dengan 40. Nampak ada sifar kat belakang tu. Kau potong siap-siap lah. Okey. So 4 darab 4, 16. Baki 2. So 4 darab 5, 20. So jawapan kita adalah 45. Dia tanya apa situ? Berapa paket biskut kah yang yang didapati? So 45 paket lah. Okey. Ni soalan direct saja Ni soalan direct. Okey. So pastikan kamu tengok baca soalan tu kan. Kamu tengok soalan tu apa operasi dia. Okey, untuk soalan ni dia belum kebat lagi. Soalan ni kita panggil macam kita baca, kita dah tahu dah operasinya apa. Okey. Cuma cikgu gambarkanlah bentuk kotak ni. Okey. Kita dapat nilai semua ni, kita bahagi pula. Okey. Kita bahagikan dengan 40 keping sebungkus. Okey. So kita tengok soalan seterusnya. Okey, ni unit 10-18. Samalah. Okey, iaitu topik wang, masa, panjang jisim sekali lah. Okey. Alright, so tengok soalan sini kata setiap pasu mempunyai jisim yang sama. Hitung 9 jisim pasu. Okey. Setiap pasu mempunyai jisim yang sama. Kat atas ni ada berapa pasu? 3. Maksudnya ini jumlah apa ni? 1.2 kg ni apa ni? 3 pasu. 3 pasu kan? Jadi Bahagi 3. Lepas tu darab dengan 9. bahagi 3 darab dengan 9. Soalan ni cikgu kurang clear sikit. Okey. 1,200 ni untuk 3 pasu. Dia atas penimbang ke apa? Kan? Faham tak maksud cikgu? 1,23. Kalau kamu tengok kat situ, setiap pasu mempunyai jisim yang sama. Okey. Tak kisahlah jisim yang sama. 1.2 tu untuk 3 pasu ke untuk 1 pasu? Ringan sangat. Okey. Dekat sini tak berapa clear sikit lah kan. Setiap pasu mempunyai jisim yang sama. Sebab ni bukan atas penimbang kan. Ni nak kata harga pun tak boleh. Okey, soalan ni dia macam pada cikgu lah, dia ada kekeliruan sikit kan. Ni apa sebenarnya ni kan? Duduk atas penimbang ke, duduk atas apa ke? Okey. So kalaulah satu ni adalah untuk apa, adalah 1.2 ni adalah untuk 3 pasu, patutnya letaklah satu pasu aja. Kan. Okey. Kalau sekali pandang kita baca ni 1.2 kg ni adalah untuk 3 pasu lah. Okey, so kalau cikgu akan bahagi dulu. Okey, 1.2 kg kita bahagi dengan 3. Okey, silakan. Okey. So bahagi dengan 3, so dapat 0.4. Okey, ini kalau jawapan cikgu lah sebab cikgu tak ikut sangat jawapan skema belakang, sebab secara logiknya kalau letak atas penimbang ni, ini bukan penimbang lah maksudnya. Tak tahu atas apa, dia tak cakap pun. So dia cakap sini setiap pasu mempunyai jisim yang sama. Dah apa hal? Kan 1.2 ni untuk 3 pasu ke 1.2 untuk 1 pasu. Jadi dekat situ boleh accurate kat situ kan. Okey. Kecuali dia kata gambar di atas menunjukkan berat untuk 1 pasu. Jadi kita dah nak 9 terus, betul? Jadi kita dapat sini 0.4 darablah dengan 9 pasu. Kan sebab dia nak untuk 9 pasu. Jadi 9 darab dengan 4, 36. So buat turun 3. So nampak ada titik, satu saja tempat, so 3.6. So nampak jawapan nak dalam apa? Jawapan nak dalam kg dan gram. Bila nak kg dengan gram ni lah yang
cikgu tak minat kalau darab lazim biasa kan. Okey, tapi boleh je. Kalau kamu nak darab biasa pun boleh. Okey. Yang ni sebab kamu kena tukar kepada gram kan. Nak tukar pula dah satu hal kan. Okey. Boleh je. Jawapan yang kamu bagi tu sebenarnya dah betul cuma cikgu betul. Jawapan yang kamu bagi tu dah betul dah. Okey, tak ada salah pun. Okey. Cuma kalau cikgu kena nampak macam ni kan, dia nak 2 unit ni, cikgu memang suka guna kaedah T lah. Okey. So kaedah T supaya senang, tak payah gaduh. Okey. So kg gram. Okey. So 1000, 1, 2, 3. So kita dapat bila kita nak darab tadi 0.4. Okey, nak darabkan dengan 9 kan. So darab je lah. Betul lah kita dapat tadi kan 6. Sini dapat 3. Buat turun. So jawapan akhir kita adalah okey. So dekat rumah gram kan ada 3 rumah kan. So sini akan jadi kosong, kosong. So jawapan kita 3 kg 600 gram. Okey. Okey, siapa yang dah boleh tukar unit gerak titik tu tak ada masalah. Ini just cikgu tunjuk satu cara lagi lah. Betul. Okey, jawapan kamu bagi tu betul. Okey, Alif bagi, okey. Haris bagi betul kan. Rizki, Rizki siapa ni? Ami ni apa? Oh, Amirul Fayad. Okey kan. Idina betul. Idina bagi 3.6 kg. Siapa bagi 3.6 kg tu dia belum raya lagi. Okey. Sebab dekat sini soalan tu memang nak dalam kg dan gram. Siapa bagi 3.6 kau tak raya. Kalau soalan ni 2 markah kau dapat 1 lah. Okey. Okey, hati-hati kat situ. Okey, okey. Alright, cantik kan? Tengok pada yang dia nak lah. Okey, jumlah umur sepasang kembar. Sepasang kembar Aisyah dan Aizah. Perempuan dua-dua Sepasang kembar Aisyah dan Aizah. Nama dekat-dekat cikgu Ai ni. Okey, 21 tahun 6 bulan. Berapakah umur Aizah? Ni operasinya apa kat sini? Hashtag betul Saboy lah. Okay, kita ada 2 orang kembar kat sini. Nak tahu umur dia orang berdua adalah 21 tahun 6 bulan. Tak boleh, anak cikgu lagi kecil pada ni. Okey. Ni 21 tahun ni besar ni. Bahagi kan. So bahagi dengan berapa? Kenapa bahagi 2? Kenapa tak bahagi 3? Sebab nak cari Aisyah dengan Aizah. Sebab kembar ni bila lahir sama kan. Seorang keluar, lepas tu seorang lagi pun keluar waktu yang sama. Jadi umur mereka sama. Jadi bahagi 2 lah, betul lah tu. Bahagilah 2. So bahagi 2 dapat berapa? Cuba bahagikan, nak tengok. Itu kita ada belajar lah sikit bab ni kan. Okey, 6 bulan. Okey, cikgu short form je lah. Korang jangan tulis short form pula kan. Okey. Okey, Sarah dah bagi. Okey, cantik jawapan Sarah. Bagaimana rakan yang lain? Cepat. Batas. Kalau lama-lama tu tahulah tu. Tak buat lagi lah tu kan. Cepat sikit. Orang bagi seminggu buat muka surat pun tak siap. Tapi kata nak dapat A kan. Orang kata apa, sembang kari kan. Sembang lain macam. Irfan tak boleh lah dalam bulan Dek Non. Okey lah. Sebab dekat situ dia tak bagi tahu kan. Tapi dalam bulan kau macam kelakar je. Betul ke ni kejap. Betul lah, betul. Dalam bulan pun betul. Kata Fatih, sembang lebat je kan. Kau Fatih, kau dah buat belum? Kau jawapan tak ada hantar kat cikgu pun. Takut kau yang sembang lebih ni kan. Sembang kari kan. Sembang nak dapat A. Bagi latihan sikit tak buat kan. Mana mau kan. Okey, jangan bagi dalam perpuluhan je. Jangan bagi dalam perpuluhan. Okey. Mana ada orang bagi umur dalam perpuluhan? Ada kau bagi kat orang umur kau dalam perpuluhan? Ada. Kau umur berapa? Saya umur 12 tahun perpuluhan 8. Mana ada? Okey, 12.8 tahun. Tak ada orang bagi macam tu kan. Okey, biasanya kita akan bagi tahun dengan bulan lah paling kurang pun. Okey. So kat sini cabaran dia adalah apabila kita bahagi unit tak sama kan. So 2 didarabkan dengan 1, 2 kan.
So baki 1, 2 darab berapa tak ada kan. So kosong, tolak baki 1. So 1 ni nak naik ke atas ni yang ada masalah. Okey. 1 ni 1 tahun. Bermakna bila tukar kepada bulan jadi 12 bulan. Jadi kat sini akan jadi 18. Barulah kau darabkan. Okey, 2 darab 9, 18. Okey, jawapan kita adalah 10 tahun, 9 bulan. Okey. Kebanyakan jawapan bagi betul. Okey. Cumanya ada yang bagi dalam perpuluhan tu. Tak nak dalam perpuluhan tak nak. Macam mana kau dapat 11.5? Menarik. 11.5. Apa kau buat kat situ? Saya congak dalam hati. Saya congak dalam hati, sabar je lah. Okey. Tak, yang dapat perpuluhan tu macam mana dapat? Kau buat apa? Kau tambah semua ke apa? Okey. Dapat 11.5. 11.5. Apa dia buat kat situ tak, yang tu umur saya dalam perpuluhan. Sabar je lah. Nak juga nak bagi tahu kan. Okey, kalau 11.5 tahun ni bermaksud kamu berapa? Umur 11 tahun 5 bulan. Macam tu ke? Tak kan? Dia tak boleh macam tu 11.5 bukan bermaksud 11 tahun 5 bulan jangan pandai-pandai. Okey. Saya dah 12. Okey. Birthday dah lepas. Alamak, dah lepas birthday dia berapa bulan? Ada kan alamat korang ni. Dah lama tak celebrate birthday kan? Tengok sikit. Sarah ya. Sarah Feli. Mana nama ni? Sarah Faliha ni. 4 hari bulan 3 4 hari bulan 3, 3 bulan 4 ni cikgu punya yang baru ni lari sikit kan. Hari jadi saya 29 April 29 April belum lagi kan. Okey lah, boleh lah kita 3 April, mana terbalik kat situ lah cikgu punya tu cikgu baru print kemas kini mak pelajar tu, dia punya format tu terbalik. Okey. Alright, so kita tengok soalan seterusnya. Okey, panjang seutas ribbon ialah 20 cm 6 mm. Hasnah memerlukan 9 utas sama panjangnya. Hitung jumlah panjang. Nampak kat sini kata apa? Dia bagi tahu sini untuk 1 utas kan. Dia nak 9. Okey, dia nak 9. Kalau 1 utas banyak ni, kalau 9 berapa? Operasinya apa kat situ? Darabkan. So kau darab je lah. Okey, jawapan dia nak dalam cm dan mm. Jadi biasanya cikgu suka guna tukar unit terus lah. So mm. Kamu tak kisahlah kamu nak buat bentuk, tak buat bentuk T pun tak kisah pun. Okey. So ini 1 cm 10 kan. Maknanya berapa tadi tu? 20 cm 6 mm. So 20 6 mm kan. So darabkan dengan 9. Darab je lah. Okey. Tu dapat jawapan, kita dah boleh tulis kat situ. So 9 darab dengan 6, 54. 9 darab 0, 0, 5. 9 darab 2, 18. Betul? Okay, so jawapan kita dapat berapa situ? 55 pula, 54 ni kan. Okay, 9 darab 4, 9 darab 6, 54. 5 di atas kan. Okay, so kita dapat 185, lepas tu ada 4 kan. So pemisah dia dekat sini lah. Senang je. Kalau dalam cm, inilah jawapan dia. Okay, kalau nak dalam cm adalah 185. Ini perpuluhan kan. Perpuluhan 4 cm. Tapi soalan nak sekarang dalam dua-dua unit, cm dan mm. Jadi kamu ambil je lah kedua-dua nombor tu. Okay, 185. Okay, cm, lepas tu 4 mm. Okay, ni 4 mm. Ini kalau kamu guna kaedah T lah. Okay. Irfan tak boleh. Irfan jawab 18, lepas tu 54. Adakah kamu guna darab lazim biasa? Sebenarnya setahu cikgu tak boleh kan. Terawih umur bawah daripada 15 tahun kan.
Tak boleh pergi kan. Kalau tak salah cikgu lah. Okey. Salah letak, rugilah kat situ. Okey. Rugilah kat situ. Okey. Kamu boleh guna kamu boleh guna tengok pada ni lah. Okey. Alright, so jadual menunjukkan harga 3 jenis item. Okey, perabot ni. Berapakah jumlah alamat? Soalan ni semua suruh tambah je kan. Okey, soalan senang-senang je. Okey, ni soalan, kalau soalan macam ni kita tak panggil soalan kebat. Sebab tu kena baca dulu. Ini terang benderang. So jumlah kau tambah je lah kan. Dapat berapa tambah? Okey. Alright. Okey, seperti kehilangan orang yang jadikan kita kecewa. Minta simpang lah kan. Kita tak jangan diuji apa? Diuji dengan yang kita tak mampu. Okey, setengah orang dia tak boleh tahan ujian yang dia tak mampu. Minta doa kat Tuhan lah kan. Tuhan jangan bebankan kita dengan bebanan yang berat. Okey. So betul lah. Okey, kamu tambah je lah kan. Dan nama pun jumlah kan. Ni soalan senang je lah. Okey, tambah je lah. Nama pun soalan jam 4. Okey. Alright, soalan seterusnya. Semua bagi jawapan betul. Okey. Alright. Soalan ke-5. Kenapa pula soalan ke-5? Oh, dia dah pecah balik Tu dah tunjukkan tadi dah 16. Okey, so 1, 2, 3. Okey, dah masuk yang part kedua lah. Okey, pendapatan tahunan Encik Ramu. 57,540. Kira pendapatan setiap bulan. Okey. Muka surat 5. Ni geng-geng tanya muka surat ni kan. Bulan kan, dia bagi tahun, lepas tu dia nak dalam bulan. Kan, dia bagi pendapatan tahunan setahun. Dia nak tahu setiap bulan. Jadi bila nak tahu setiap bulan, jadi apa kita buat situ? Bahagilah kan. Bahagi dengan berapa? Ya, bahagi dengan 12. Betul, Rizki, Sarah, Irdina. Ni tiga-tiga orang satu kelas kan. Rizki, Sarah, Irdina. Betul? Ke salah? Memang korang ni ada keserasian kat sini. Dia jawab pun tiga-tiga tu direct je. Mula-mula Rizki. Lepas tu Irdina. Bukan. Mula-mula siapa tadi? Mana bahagi 12? Mula-mula Rizki. Lepas tu Sarah. Lepas tu Irdina. Kan? Memang ada keserasian lah. Kan? Dia kalau tiga-tiga dapat A tu baru dia happy sama-sama lah kan. Tiba-tiba seorang dapat B. Mesti sedih kan? Jadi dia kena sama-sama. Okay. Alright. So kamu bahagi dengan 12. Dapat berapa? Okay. Kira tengok. Okay, 57540 bahagikan dengan 12 lah. Okay, ni ayat matematik dia. Okay, so Irdina dah bagi. Okay, betul. Rizki pun bagi betul. Oh, Sarah. Kan nampak kat dia macam berturutan kan? Mula-mula Irdina. Lepas tu Rizki. Lepas tu Sarah. Kejap-kejap kan Rizki dulu. Lepas tu Sarah. Macam itulah lebih kurang kan? Dia tiga orang ni memang, ya. Baguslah. Okey, so Irfan, Haris tengah kira. Cepat, kau tak buat homework nasib baik lah. Apa nama? Oh, dia semalam adik yang kecil kena swab test. Sian je. Adik Aiman semalam kena swab test kan. Sian je kan. Feedback negatif. Swab face. Bukan swab face. Swab test. Okey. Lagi mana lagi? Okey, Zah dah bagi. Okey. Zah ni dia salah bahagi ni. Okey. Zah semak jawapan Zah. Dia salah bahagi kat situ tu. Tengok rumah berapa kat situ yang salah bahagi. Amirul Fayyad pun salah bahagi. Macam mana korang bahagikan 12 habis salah ni? Okey. Ni sifir 12 lah. Kalau tak ingat sifir 12 kau boleh
buat CV dulu lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cukup lah. Okay. Lepas tu buat CV 2 pula. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Cukup lah dekat tu kan. Lepas tu kira okay Putri. Welcome back Putri. Semoga sihat hendaknya ya. Okay Fayat okay baru betul. Okay Putri dah betul dah. Okay. Zah cuba tengok dekat mana yang salah tadi tu Arif dah dapat jawapan belum Arif? Okay betul. Alright. So mana Fatih ni? Ustaz kita ni kan, dia baru balik surau ni kan. Mana dia punya jawapan dia? Bahagi dengan 12. Mana mahu je kau bahagi 51540. Kau salah tengok nombor ke apa? Rugi kat situ. Okay. Okay, so betul lah. Jawapan dia adalah okay. RM okay. 4795. Okay, 4795. Alright, so kita tengok soalan seterusnya. Soalan tukang jahit mengambil masa 14 jam. Okay, ni topik masa dan waktu. Okay, 14 jam 40 minit untuk menyiapkan 8 helai baju yang sama. Hitung masa dihelai untuk sehelai. Okay, yang ni pun soalan direct saja. Okay, 14 jam 40 minit untuk 8 helai. Dia suruh cari untuk sehelai. Operasinya apa kat situ? Bahagi. Bahagi ni soalan direct saja kan. Tahun 4 nak katakan. Bahagi 8. So bahagi je lah. Okay, 14 jam. Bahagi. 40 minit bahagi dengan 8 lah. Sebab kita nak kena tahu untuk satu helai. Kira cepat dapat berapa. Oh laju geng-geng ni Ni geng-geng yang dah buat ni tu. Laju ni senang. Dia sebenarnya kena macam ni lah. Bila cikgu bagi homework tu buat. 3 orang ni dia buat laju ke. Okay, Evan semak jawapan. Ada sedikit kat bahagian belakang. Cikgu perasan ni dah 2 kali kau bahagi kau ni. Goyang sikit Bahagi melibatkan tukar unit ni. Jangan goyang-goyang lebih. Goyang sikit tak apa. Jangan goyang banyak sangat. Kau tak tahulah kau salah type ke apa, tapi kau cuba semak. Jawapan kau tu yang kau bagi, yang kau tag kat cikgu tu tak betul. Okay, kurang tepat lah. Kurang tepat. Okay, Zahir dah betul. Tak boleh. 1.8 tak nak. Dia tak ada datang. Dia tak ada dalam macam tu 1.8 apa tu jawab tu kan. Okay. Zah pun belum betul. Korang ni pertukaran unit tu korang salah. Okay. Pertukaran unit tu yang menyebabkan korang salah. Okay. Jam ke minit tu jadi salah. Okay. Kita tengok dekat mana yang salah ni lah. Geng-geng yang geng-geng salah ni kan. Nampak dekat sini kan, dia ada 2 unit yang berbeza, menyebabkan nanti warna oren tak boleh nampak pula kan. Nampak sini ada 2 unit berbeza, 1 jam 1 minit. Jadi nanti bila saya letak jawapan dalam minit, boleh tak letak dalam minit? Dalam minit berapa jawapan kau dalam minit? Okey, Haris dah betul dah. Mana Fatih dapat 8 jam 80 minit ni Fatih? Kau tembak ke mana hala kau ni? Ni antara geng-geng yang rugi tau. Fatih ni dia CV dah pandai dah. Tapi dia tak tahu nak aplikasi lah. Banyak kali cikgu dah tengok pada darjah 5 cikgu ajar dia, ni lah masalah dia. Sampai ke sudah tak selesai-selesai. Okey. Rugi kat situ kan. Alright, so kalau kita tengok sini, okay, ada 2 jenis jawapan yang kita terima sini. Ada yang bagi dalam perpuluhan, okay, ada yang tersalah kira. Okay, dekat mana? Okay, kita tengok kat sini. Pertama sekali kita buat 8, bagi macam biasa kan. 8 darab dengan 1, dapatlah 8. So 14 tolakkanlah dengan 8, bagi 6. Yang dekat sini masalah kita, dia adalah 6 jam. Okay, dia adalah 6 jam. Okay, kita tak boleh ambil 4 ni buat turun sini. Tak boleh. Dia bukan macam tu. Okay, bila unit tak sama, okay, kita kena bawa 6 jam ini.
okey, bawa pergi ke sana. Masuk rumah manage. Jadi 1 jam 60 betul. Kalau apa nama 6 jam 306 360. Jadi kamu ambil kat sini, kamu akan dapat 400 minit. Barulah kamu bahagi lagi. Okey. So ni dah habis. Okey, ni dah pindah sana dah habis lah. Okey. So baru kita sambung 8 bahagi dengan berapa ni? 40 lah kan? 40. 8 darab 5 40. Ada baki kosong. So 8 darab kosong kosong. Jadi kita dah dapat 1 jam 50 minit. Okey. Kalau siapa yang jawab dalam minit akan dapat 110 minit. Okey. Terpulanglah kalau kamu nak jawab dalam perpuluhan pun boleh. Okey. Tapi kalau cikgu dalam perpuluhan janganlah jawab dalam dalam jam dan minit ataupun dalam minit lah, boleh lah. Okey. Sebab soalan ni dia tak cakap dalam minit atau ni. Okey. Tapi ini basically dia kalau tukaran unit kena tengok jam nak ke minit tu berapa, kg ke gram berapa. Kena tengok yang tu. Tu je beza dia. Okey, selesai 40 dengan 360 tolakkan. Mana mau tolak bang? Tambahlah bang. Maknanya kat sini kau ada masalah pertukaran unit. Okey, yang ini kita tambah tambah. Kenapa pula kita nak tolak? Sebabkan 360 ni adalah tukaran daripada jam 6 jam kepada minit, dia adalah 360 minit. Okey. Ni tukar ini. Sekejap bila ada tanya tu maksudnya ada sangkut kat situ. Jadi kita ulang sikit. Okey, 6 jam ni yang masalah dia 6 jam. Sebab 8 darab berapa dapat 6 dah tak ada. Jadi jadi kita nak ini kan, kita nak bawa ini pergi ke sini. Tak bolehlah kita jadikan dia 6 jam kat sini. Tak bolehlah ambil 40 tu campur dengan 6, tak boleh. Sebab ni 6 jam. Jadi 6 jam tukar dulu kepada minit. 6 darab dengan 60. Sebab 1 jam 60 minit. Jadi kita dapat 360. Bermakna 360 kena tambahkan dengan baki yang ada tu lah 40 minit. Dapat 400. Baru kita bahagi macam biasa. Itu beza dia kalau bahagi ada melibatkan beza unit. Sama je unit kg ke unit apa-apa semua, asalkan dia 2 unit kena tukar dulu. Okey boleh okay, tak apalah, yang bertanya tu sebab dia baru masuk, kita terima lah kan. Yang lama-lama dia dah masuk buat lupa kan. Kena lipat baru dia tahu. Okey, soalan seterusnya. Mana dia? Liza berjoging sejauh 2 poin. Nampak ni pun sama. Okey. Jarak dilalui oleh Marina pula 975 lebih daripada Liza. Berapakah jumlah yang dilalui oleh Marina? Okey, ni satu level saja kan. Ni satu level saja. Ni soalan ni direct je lah. Sebab dia suruh cari untuk Marina saja. Liza sejauh 2 km. Jauh ni 2 km ni kan. Tak larat jalan jogging ni. Okey, jarak dilalui oleh Marina pula 970 lebih. Kan lebih daripada Liza. So kalau okey, operasinya betul lah tambahan. Liza dengan Marina. Okey. So kalau Liza banyak ni, okey 2 km 350 meter. Marina ni lebih. Jadi kalau lebih, kalau macam ni baru sama. Kalau kurang, lebih pendek kan. Tapi sebabkan dia lebih, lebih tambah tepi ni. Berapa banyak tu? 975 meter. Jadi dia nak untuk siapa? Kalau dia nak untuk Liza dan Marina, tambah semua. Fatih 5 km dahsyat Fatih jogging 5 km. Power. Sebab dah lama tak tengok Fatih kan. Tapi tengok dalam gambar macam masih sama je saiz dia. Kalau 5 kilo sehari, banyak turun tu. 5 km sehari kan. Okey. Tak ada gurau Fatih Kan merajuk pula si Fatih ni kan. Okey. So tambahlah 2 ni. Okey, kita dapat berapa situ? Okey, Rizky dah bagi 100, saya 100 km satu hari. Kau agak-agak lah nak sembang kari pun. Kau tahu tak 100 km tu banyak berjauh? 100. Itu namanya sekolah saya ada buat virtual run. Wah, virtual run maksudnya macam mana buat virtual run Kamu lari kat rumah ke? Ada sembang kari kat sini kan. Ada sembang kari dia kata 100, dia tak unit tak tahu lah tu 100 km konon. Kau tahu tak 100 km tu berjauh. Lari pakai apps. Virtual run pakai app. Okey, boleh. Okey, betul. Dekat kawasan perumahan Lepas tu okey.
virtual run bagus tu. Menarik. Okey. 3 kilometer maknanya kau lari kat rumah ah. Kau pakai apps tu kau lari macam tu lah. Okey. Makan banyak cikgu. Yalah, itulah kau. Kan lari 5 kilometer. Ya betul. Okey cik. Dia kata macam jam yang bagi kat abang dia kan cik. Macam itulah lebih kurang Boleh je. Okey, baik Alright, so tambah sahajalah. Okey, kamu tambah, kamu dapat mana dia? Kejap sebab kat sini cikgu tengok tak apa ramai sangat bagi jawapan ni. Okey, Irfan. Okey. Okey, Zarif, Sarah. Okey. Rezeki, okey. Irfan kena semak lah Irfan. Bukan samak tau, kena semak. Okey, siapa nama dia? Siapa nama ni? Abqori. Abqori kan dia kan guna nama mak dia ni Bazaya ni kan. Okey. Nasib baik cikgu ingat lagi nama dia. Abqori. Senang sikit. Okey. Okey, Haris betul. Okey, Irfan dah betul kan? Okey, cantik Irfan. Abqori, cuba semak sikit Abqori. Ke kau salah type kat cikgu di situ? Ada sikit jawapan kau lari. Okey. Kita tambah macam biasa sahaja kat situ kan? Tambah macam biasa sahaja. Okey, 2 kilometer 350 meter. Okey, tambahkan dengan 975 lah. Macam tu. Okey. Dalam soalan ni sebab dia tak nyatakan nak dalam km ataupun kilometer, boleh. Okey, dia rakan kita tanya, boleh tak dia jawab dalam kilometer? Boleh. Sebab apa? Sebab soalan ni tak nyatakan. Kalau kau jawab dalam tu 5, sini 12, sini 1, 13. Okey, so kita dapat, okey. So, ada yang boleh kamu jawab 3 kilometer 325 meter boleh, ataupun kamu nak jawab 3.325 meter pun boleh. Kilometer, sorry. Kilometer pun boleh. Abqori kata salah type. Okey, salah type tak apa. Okey. So sebab soalan ni tak nyatakan, okey, nak dalam unit apa. Jadi kamu boleh nyatakanlah dalam mana-mana unit yang kamu nak nyatakan. Okey, soalan seterusnya. Luas. Luas. Ada pun dua kan. Luas. Dia bentuk L lah, luas. Okey, panjang, darat, lebar. Okey. Ni kan. Kalau kita letak kat sini ni, mana dia? Ni nampak bentuk L ni kan. Ni panjang, darat, lebar lah. Okey, luas lah. Ataupun macam ni lah. Kan boleh je, sama je. Ataupun macam ni. Okey, panjang, darat, lebar. Dia huruf L kan. So dekat sini panjang, darat, lebar. Okey, luas mesti ada 2 dan dia ada cm kuasa 2 lah. Okey, kalau isi padu cm kuasa 3. Okey, betul Irfan, Rizki dah betul. Irdina dah betul. Sarah Feli ni kau mesti buat perimeter kan. Kulipat kau kan baru tahu. Sebab dia dah bagi jawapan atas tau. Tu untuk soalan nombor 2. Sabar, bertenang. Sarah laju sangat sampai dah ke B dia bagi. Boleh lah bagi Chan lah. Okey, luas kita panjang, darat, lebar. Okey. So panjang dia dekat sini berapa? Nak letak 2 kecil. Tak payah letak lah. Kan. Dalam ni letak je lah cm2, cikgu faham. Maksudnya cm kecil lah. Okey. So ni panjang. Okey, panjang dia 17. Makna kat bawah pun 17 juga. Sama je. Okey. Sini 6. Sini pun 6. Sebab dia segi 4 tepat. Okey. So panjang, darat, lebar lah. Okey. So 17 darabkan dengan 6. So 17 darabkan dengan 6. Kita dapat 102 cm. Jangan lupa jawapan akhir mesti ada unit cm kuasa 2. Okey, cikgu faham lah. Kamu tulis cm2 pun cikgu faham sebenarnya. Okey, tak ada masalah. Sebab ada macam mana nak tulis yang cm, lepas tu ada 2 kecil kat atas kan. Okey, tak payahlah skema sangat. Okey, perimeter adalah ukur keliling. Okey, perimeter adalah ukur
keliling. Okey, keliling. Bukan ukur ni ukur keliling ni sap. Okey, sap. So semua tambahlah 6 tambah 17 tambah 6 tambah 17 ukur keliling. Okey, so dapat 46 cm. Betul lah tu, okey. Ni kita dah 2 kali ulang lah kan. Dalam buku yang kita pakai bahan photostat sebelum ni pun memang dah ada pasal perimeter kan dengan luas. Ini kita tekankan lagi lah kat sini. Okey. Ya, betul Irfan. Okey, cantik. Alright, soalan 9. Ni homework terakhir kan. Soalan 9. Okey. Ibu membeli 4 botol susu soya seperti raja di atas. Okey. Susu soya itu diisi sama banyak ke dalam 10 gelas. Berapakah isi padu? Ini ada 2 operasi lah. Dia sama macam beli biskut tadi. Okey. Atas ni dia tunjuk untuk satu botol. Okey, macam satu tin tadilah. Ibu membeli 4 botol. Maknanya kat sini ada 4 botol. Maka kat sini kita akan darab dululah. Sebab kita nak tahu untuk 4 botol berapa banyak liter dia. Kemudian susu soya itu diisi sama banyak ke dalam 10 gelas. Nampak? Sama banyak. Bahagi. So kita tahu sini 1 liter 250 ml. Kalau dalam periksaan kamu boleh buat macam ni. Dapat dah 1 markah. Okey. Kita panggil kat sini mengeluarkan dalam bentuk ayat matematik. Okey. So darab dengan 4 kemudian bahagi 10. Okey. Percuma 1 markah dapat kat sini. Okey. Murid dapat menyatakan dalam bentuk ayat matematik. Okey. Okey, Irfan semak jawapan Irfan. Irfan topik tukaran unit ni banyak kali semak jawapan ni. Dah. Salah type ke apa? Itu. Si Fayad ni kau tutuplah mic kau dulu. Okey. Kan orang dah kata bising lah kan. Pastikan mic tu tutup dulu kan. Okey, cikgu yang 125 tu saya tukar kepada 125. Okey. Boleh. Betul. Tukaran unit kau tu betul. Lepas tu baru kau darab 4. Boleh? Tak ada masalah. Boleh. Kalau nak tukar unit terus pun boleh. Kan? Sebab jawapan nak dalam ml pun boleh. Okey. Sebab jawapan nak dalam ml. Okey. Okey, betul Irina. Jawapan tu dah betul. Okey. So kalau kita tengok kat sini 1 liter 250 ml, kita darabkan 4 lah. Okey, kemudian bahagikan dengan 10. Dapat, okey betul lah. Okey, kita dapat 500 ml 500 ml lah jawapan akhir dia. Okey, kamu bahagi macam biasalah. Okey, kalau kamu darab apa dulu pun boleh kan. Kamu darab 1 liter 250 ml ni kalau nak senang okey, kamu boleh ni je lah. Kan? Liter dengan mililiter. So 1250 darablah dengan 4. So 0, 5 darab 4, 20. 4 darab 2, 8, 10. Nak sini 1, 4 darab 1, 4, 5. Kan? 5 liter ataupun 5000 mililiter. Kan? Bahagilah dengan 10. So 5000 bahagi 10, potong sifar dia. So tinggal 500 pun boleh. Saya ada kerja sekolah matematik je. Okey, matematik ni dia memang kena buat selalu. Okey, dia kena buat selalu. Okey, Raihan membeli 3 paket susu tepung di atas. Susu tepung. Oh. Dia membayar ni. Berapakah wakil wang? Oh, dia beli 3 ni lah maksudnya vanilla, perisa, perisa coklat. Asli, perisa asli. Vanilla. Oh, yelah. 3 paket tu. Okey, maknanya dia beli ketiga-tiga ni lah. Yang ni soalan direct je kan. Mula-mula operasinya tambahlah. Okey. Kemudian tolak. Okey. Ni soalan direct je. So kinya berapa kat sini? Cuba kau kira kejap. Okey, walaupun ni bukan kerja sekolah kamu kan. Okey, cikgu bagi tu muka surat je kerja sekolah itu kan. Okey. Ni tambah je lah. Okey.
So sebab dia kata dia beli ketiga-tiga, so setiap satu ni so tambah je lah. Okey. So kemudian sebab dia tanya baki, dia bayar 100. Jadi tambah semua ni kamu akan dapat RM 100 tolakkan dengan yang tambah ni lah. Okey, yang tambah ni kamu dapat RM berapa sini ni? Mana dia? Tak nampak pula. Okey, RM80.40. Okey, yang ni kita fahamkan operasi je lah. Okey, so bila kamu tolak ni, kamu akan dapat RM RM19.60. Okey, pastikan RM tu huruf besar lah. Okey, ni soalan direct saja okey. Puan Raihan menggunakan 930 susu tepung. Okey. Susu tepung perisa coklat. Okey, kira dalam gram susu tepung yang tinggal. Ni pun sama. Operasinya apa ni? Ni direct saja ni. Operasinya apa ni? Tolak. Tolaklah. Kira yang tinggal kan. Yang tinggal ni tolaklah. Okey. So dia susu tepung perisa coklat adalah 2 kg. 2 kg. So 2 kg. So dia nak dalam gram kan. So 2 kg kita boleh tukar kepada gram, dapat 2000 gram lah. So tolak dengan 930 gram. Okey, so dapat 1070 gram lah. Okey, ni direct, ni soalan yang direct lah, soalan direct saja. Okey, soalan seterusnya, soalan 11. Okey, 15 liter 20 mililiter. Lepas tu ada 940 ml. Okey, apa benda nak ni? Raja di atas menunjukkan isi padu dalam bekas pin. Okey, sebanyak 7 dikeluarkan daripada bekas pi. Okey, berhenti kat situ. Okey, dekat situ ada maklumat. Okey. Dikeluarkan sebanyak 7 liter 790 air dikeluarkan daripada pi. Air dalam bekas Q kemudian ditambah ke dalam bekas P. Okey. Okey, so kita tanya kira isi padu dalam bekas P sekarang. Okey, air yang tinggal dalam bekas P lah, senang cerita. Okey, so pertama dia keluarkan. Keluarkan tu apa operasinya ni? Tolak. Keluarkan adalah operasinya tolak. Okey, jadi ambil je lah. Nampak ini unit tak sama kan? Cikgu memang suka guna T lah kat sini. Tapi kalau kamu nak guna tolak biasa pun boleh. Okey, so kita ada liter, mililiter. So asalnya adalah 15 liter 20 ml. Okey, 20 ml nak masuk pada belakang. Okey, ingat kalau kamu guna kaedah T ni, nak masukkan ml masuk daripada belakang. Sebab dia 20 ml, jadi masuk 02. Yang tak ada rumah tu letak kosong. Okey, kemudian dia tolakkan dengan 790 ml kan. 7 liter berapa? Okey, so kamu tolak je lah. Okey, dah tolak. Kemudian kita akan tambah balik dengan bekas Q. Bekas Q 940. Okey, so tolak ni kita dapat berapa ni? Kosong. Tak boleh pinjam 14. Ini 9 12. Okey, so 12 tolak dengan 9 jadi 3 2 7. Kemudian tambahkan dengan bekas Q iaitu 940 ml lah. Okey, so dapat 7 11 8. Okey, so 8. Dia nak dalam apa jawapan kat sini? Macam mana Zahir dapat 8 7410 tu ambil mana? Sekejap, kira balik. Sekejap. Okey. Mungkin kita salah kira kat situ. Tengok betul-betul mula-mula kita tolak dulu sebab dia buat keluar air dan bekas pi kan. Buat keluar kita tolak, lepas tu dia buat masuk semula air kan. Tak ada kerja. Sekejap buat keluar, kejap buat masuk. Tak adalah, dia guna untuk lain kan, macam air ke apa. So soalan nak dalam Saya salah letak kedudukan. Okey, okey, so dia nak dalam liter dan mililiter. Maknanya kalau nak dalam liter dan mililiter, so kalau guna kaedah T ni terus dapat jawapan lah. Okey. So pembahagi dia ni 8 liter. So 8 liter. Ini 170. Okey, 170 ml. Okey, ni ml. Ni liter. Senang saja. Dia pemisah dia tengah-tengah ni. Pemisah dia tengah-tengah ni. Okey, so dapat 8 liter 170 ml. Okey.
Alright. So tengok soalan seterusnya. Sempat kita habis 2 soalan lagi ni. Okey. Soalan semua senang-senang je ni. Okey, jarak dari Q ke R ialah 870 lebih daripada P ke Q. Okey, nama pun lebih kan. So bermakna sini ada operasi tambah lah. So Q ke R ni lebih sebanyak 870 meter. So 800, kita boleh katakan sini lah 870 meter tambah dengan 3 kilometer 780 meter. Sebab lebih kan, panjang Q ke R lebih sebanyak 870 daripada P ke Q. Jadi kita dah siap-siap kat situ. Okay, soalan nak apa? Hitung jumlah jarak P ke R. Okey. P ke R melalui Q. Maknanya kalau melalui, maksudnya P nak pergi ke R mesti melalui Q. Jadi tambah semualah. Kan tambah saja semua. Okey, yang Zarif bagi tu adalah untuk Q ke R kan? Okey, Saya kira tu. okey, boleh. Okey, kalau kamu nak kira tu dulu pun boleh. Ataupun nak kira semua terus, sebab dia kata hitung jumlah jarak kan. Kau tambah je lah semua. Okey, so cikgu akan guna kaedah seperti biasalah, sebab dia melibatkan unit berbeza kan. Kilometer, meter. So kita masukkan 3 kilometer 780 meter. Lepas tu kita ada lagi 3780. Lepas tu 870. Tambah semualah. Okey, 870. Tambah sahaja semua. Okey. Sebab dia nak jumlah jarak. Jumlah ni tambah je lah. Okey. Hitung jarak kan. Dalam kilometer dan meter. Memang selamatlah kalau kita pakai kaedah T ni. Okey, so kita akan dapat sini apabila kita tambah. Okey, sifar 8 tambah 8 16, 16 tambah 7 25. 20 berapa? 16 23 tak? 23. 23. So next 7 10 10 17 24. Okey, 8. Okey, betul Irfan. Okey, dia orang dah laju kira kan. Sarah semua dah dapat jawapan Okey, nampak dah dapat jawapan macam ni kan. Jadi sebab soalan nak dalam kilometer dan meter senang. Okey, kalau guna kaedah T ni senang terus. 8 kilometer. Pemisah dia ni garis tengah ni kan. So terus kita dapat 8 kilometer 430 meter. Terus dapat jawapan. Okey. Direct je lah soalan ni Soalan ni asal soalan belakang-belakang makin senang je kan. Senang ni baca ni. Sekali baca dah boleh dapat jawapan ni. Okey, tak jumpa lagi soalan yang susah-susah ni. Mana soalan-soalan yang susah ni? Okey, Gopal membeli sebuah kereta terpakai berharga 23,280. Dia membayar harga kereta itu secara ansuran selama 4 tahun. Hitung ansuran yang dibayar setiap bulan. Yang ni menarik. Ni bukan Gopal Boboiboy ni kau buat Gopal Boboiboy pula sekejap lagi kan. Ni bukan Gopal Boboiboy Gopal membeli kereta terpakai dengan harga 23,280. Dia membayar harga kereta itu secara ansuran. Maksudnya bayar bulan-bulan ni. Selama 4 tahun. Soalan kata hitung harga yang dibayarnya pada setiap bulan. Menarik soalan ini. Dia nak dalam bulan kan. Tapi sekarang kita dalam tahun. Apa kita nak buat yang pertama? 12 bulan. Jarak dengan 4 tahun. Kita kena tukarkan dulu 4 tahun ini kepada dalam bulan. Sebab kita nak cari untuk setiap bulan. Sebab soalan, kalau kamu ambil 23,280, kamu bahagi dengan 4, itu kamu cari untuk setahun. Dia kata dekat sini hitung harga yang dibayarnya pada setiap bulan. Maka tukar dulu 4 tahun tu kepada bulan. 1 tahun 12 bulan. Jadi 4 tahun darabkan dengan 12 lah. So kita dapat 48. Barulah kita ambil RM 23,280. Kita bahagikan dengan 48 bulan. Sebab kita nak tahu untuk 1 bulan berapa. Okey, macam cikgu maklumkan hari tu, kalau bahagi dengan 2 digit, contoh dekat sini bahagi dengan 48, sebenarnya dia macam sifir 4 dengan sifir
dengan sifir 8. Jadi kau kena mahir dua sifir ni lah. Okey, 4, 8, 12, 16 cukup lah. Jangan banyak-banyak. Pendek-pendek cukup. Sampai 20 pun dah cukup. Okey. Sampai 5 dulu pun sifir dah okey. Okey, kalau kata kamu tak ingat sifir. Okey, so 8, 16, 24, 32, 40. Okey, kamu gabungkan sifir ini, kamu dapatlah sifir gabungan dia. Okey, so 48. Okey, yang mana nombor ni salin dulu ni Nombor belakang salin dulu. Okey, 6, 4, 2, 0. Yang tinggal tambah. Okey, so 8 tambahkan dengan 1, 9. 12 tambah dengan 2, 14. 16 tambah dengan 3, 19. 20 tambah dengan 4, 24. Okey, mana yang tinggal kamu boleh. Ni untuk geng-geng yang sifir tak berapa nak cemerlang lagi tu kan. Okey. So kita cari 23 tak ada. So kita kena ambil yang paling dekat iaitu 232 lah. 3 nombor kita kena ambil sebab 23 tak ada. Okey, sebab 1 darab dengan 48 dah 48, tak dapat 23. Jadi kena ambil 232. Jadi tengok dekat sifir kita tu, yang paling dekat sekali adalah kalau nak ambil 240 tak boleh, satu lebih. So kita kena ambil 192. 192 tu adalah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. So 48 darab dengan 4 dapat 192. Tolak lah. Okay, so RM kita boleh letak dekat sini lah. Okay, letaklah kat atas ni RM sebab kat depan tak ada huruf dah kan. So RM 4 tak habis lagi tu. Bahagi dulu lah. Okay, tolak dulu. Ni habis. 3 nak tolak 9 tak boleh. 13, jadi sini 40 lah. 40. So buat turun 8. 408. Jadi bila 408, sifir kita tak habis lagi. So kena buat turun lagi bawah. Okey. Buat turun lagi bawah lah. Tak cukup ni. 408 ni baru 204. So kena banner lagi sifir. Okey. So kita akan dapat pada berapa ni? Sini 20, 24, 28, 32. Okey, cikgu buat 3 dulu Contoh sebab kawan kita kat sini kata dia kata 8 katanya. Okey. So sini 40, 48, 56, 56, 64. Okey, so kita ambil dulu nombor belakang dia. Okey, macam biasa 8, 6, 4. Yang tinggal tu kita tambah saja. Okey, so 24 campur dengan 4, 28. 24 campur dengan ni 33. 32 campur dengan 6, 38. Okey, so paling dekat lah 384 lah. So 384. Dan berapa nombor ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul lah macam rakan kita cakap. Okey, dapat 8. So kenapa cikgu tunjuk ni? Sebab kita ada rakan yang baru. Okey, kita ada rakan yang baru. Jadi cikgu kalau kita bahagi 4 kemudian bahagi 12 lagi cepat. Boleh juga. Okey, boleh juga kamu cari untuk 1 tahun, lepas tu kamu bahagi dengan boleh. Dalam kes kita ni boleh. Dalam kes kita ni boleh. Okey, boleh juga macam rakan kita bagi tu. Okey, cari untuk 1 tahun kemudian bahagi dengan 12 pun boleh. Okey, ni 4, sini kita dapat 3, sini 10, 2. So 240. So 1, 2, 3, 4, 5, 5. Okey, okey. Cikgu tunjuk balik semula ni sikit-sikit ni sebab kita ada rakan baru. Jadi cikgu tunjuk dekat cara nak guna ni lah sifir ni. Okey. Jadi RM485 lah dia bayar sebulan kereta tu selama 4 tahun. Okey. Terpulang kalau kamu nak darab nak bahagi dengan 4 dulu pun boleh. Okey. Kamu cari untuk setahun tapi kamu kena bahagi pula dengan 12. Okey. Terpulang ikut aktiviti masing-masing. Okey. Cikgu tunjuk terus kita cari dalam bulan berapa. Terus kita baca pada soalan lah. Okey. Siapa nak bahagi dengan 4 tahun dulu boleh dapat 1 tahun. Lepas tu bahagi pula dengan 12 bulan. Tak semua boleh buat macam tu Tak semua soalan boleh buat macam tu. Tengok pada jenis soalan. Dalam kes kita ni boleh. Okey, sebab dia tidak mengubah apa-apa maksud kat situ. Okey. Okey, soalan yang terakhir kita ni, kita bagi habis soalan 14 ni. Rajam 3 bandar, Muaz bergerak dari D ke F. Okey, D ke F Okay, sikit lagi minta maaf kalau siapa ada urusan tu D ke F. Okey, maknanya kat sini ada banyak jalan nak boleh pergi kan. Ikut ke atas boleh, ikut lurus boleh, ikut ke bawah dulu boleh kan.
Muaz bergerak bandar D ke F menggunakan jarak paling jauh, dan kemudian dari bandar D menggunakan jarak paling dekat. Hitung jumlah jarak yang dilaluinya. Allah. Okey. Dia nak pergi D ke F. Okay, dia nak pergi daripada D, dia nak pergi ke F. Ada 3 jalan, betul. Dia boleh naik ke atas ni sampai juga. Dia terus pun dapat jawapan juga. Dia pergi sini dulu minum kopi kejap kat bandar E, baru pergi bandar F pun dapat jawapan juga. Okey. So, soalan kata dekat sini, dia pergi D ke F ni, dia pergi jarak yang paling jauh. Ni tak ada kerja lah ni kan. Pergi jarak paling jauh buat apa kan? Sajalah ada jalan-jalan. So, kalau kita tengok sini, jarak paling jauh yang mana? Adakah di atas lengkungan ini, ataupun yang orange, ataupun satu lagi yang bahagian bawah tu? Yang bahagian bawah tu kita kena kira dulu lah ni. So dalam kes ini kita kira yang bawah dulu. Yang bawah tu dapat berapa panjang dia? Yang bawah ni kita tambahkan. So korang ambil lah 39 tambah dengan 16. Okey, belakang tu tak payah tambah pun tak apa. 55 dapat 55 Maknanya yang DEF ni dapat 55840 meter. Ini kilometer lah. Maka yang paling jauh sekali yang mana? Warna pink ke? Warna purple ke? Orange ke? Warna hijau? Warna pink ni kan. Macam pink purple sikit ni kan. So jarak paling jauh kita ambil. Alamak, kenapa jadi hitam pula ni kan? Okay, jarak paling jauh dia kita dapat yang warna warna pink tu dan kembali ke D menggunakan jarak paling dekat. So paling dekat yang mana? Yang orange. Okey, yang orange. Hitung jumlah jarak. Jumlah jarak kita buat apa? Hitung jumlah jarak. Tambah. Tambahlah. Okey. Direct. Soalnya jam 4 kan. So tambah je lah dua-dua ketul tu. Okey. So ambil 55 kilometer ni jarak yang dia pergi, tambahkan dengan 42 kilometer 970 meter, habis. Dapatlah jawapan dia kan. Okey, betul jawapan dia tu. Cantik. So jawapan dia adalah 98 kilometer 810 meter. Yes. Okey. So tamatlah kita punya perbincangan di tahun 4. Okey.